pulang kamu. Tapi semasa dalam waktu pejabat, tolonglah bantu saya, kurangkan dosa saya dengan Anda berpakaian menutup aurat. Akhirnya dia ikut lepas dalam kereta buang. Tapi izinnya Allah, doa kita, ya Allah ya Tuhanku, bantu orang-orang di bawah aku taat denganmu selain taat pada perintah sebagai jabatan. Izin Allah itu sangat dekat. Rahmat Allah itu menyelubungi hidup kita. Yakinlah, bila Anda bergerak atas dasar aku bekerja kerana Allah, aku mencari redanya Allah, aku mencari rezeki Allah, bukan kerana jabatan, bukan kerana nak cari duit banyak, rumah besar, bertingkat-tingkat, duit banyak, berlipat-lipat, kereta banyak, berkilat-kilat, isteri cantik memikat, tetapi maksiat. Maka sekali lagi jangan terpesona dengan pancaran wang ringgit dan kerjaya yang tidak membuat Anda lekat dengan Allah dalam setiap nafas yang turun naik. Sebab itu, kalau mencari sebab bagaimana menseimbang, imbangilah diri Anda, cinta Allah dan cinta dunia, mencari rezeki Allah dan mencari redha Allah, harus selari. Kalau mencari rezeki Allah tapi tidak mencari redha Allah, tidak ada yang sempurna. Maka buat satu lagi forum, membangun keseimbangan wanita berkerjaya dan menjadi ahli syurga di rumahnya. Mudah-mudahan next forum. Terima kasih. Itu yang mampu untuk diketengahkan setakat ini. Dan kalau oleh kerana soalan ketiga, poligami tadi menyentuh isteri garang, saya sikit Ustaz, maaf sikit je. Ini pengalaman mengendalikan orang-orang yang begini. Isteri garang kerana suaminya sudah masuk ke peringkat dayus. Dia tidak mampu mengawal istrinya. Kalau istri tidak taat, maka jalan keluarnya mencari istri yang lain. Dia tidak selesai masalah. Dia akan terus hidup dalam keadaan berbohong dan rezekinya tidak berkah. Bila rezeki tidak berkah, bawa balik panas. Sebab itu yakinlah, istri yang Anda didik, istri yang Anda asuh, istri yang Anda tarbiyah, kucuk dahi istri setiap kali pergi kerja, kucuk dahi istri setiap kali Anda pulang. Bukan kucuk hanya batal air sembahyang ketika nikah, kerana istri yang dikucuk tempat sujudnya. Bukan saja tempat sujud tidak terbakar oleh api neraka, tetapi tempat sujud istri di sajadah dikucuk suaminya, membuat dia akan jadi istri yang paling akur dengan perintah suami, yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Maka kunci sebelum berpoligami, cintalah istri pertama Anda secinta-cintanya, supaya tidak ada ruang kosong untuk dimasukkan fill the blank orang kedua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayang lah. Dia banyak tak kawan ni betul ni. Ada main wayang pula, seorang tak lepas nak dua. Okey, silakan Ustaz Izzah. Untuk soalan, terima kasih kepada yang bertanya. Pertama, saya nak jawab soalan yang dinyatakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadlan mengenai isteri garang nak poligami tak berani. Sebenarnya hal ini dapat dilihat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, kalau kamu tak mampu, fa illam ta'ni wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak mampu, dibincangkan oleh para ulama, fa in khiftum alla khiftum di sini dibincangkan oleh para ulama cukup luas. Antaranya hatta Syekh bin Baz sendiri, saya rasa Ustaz Fadlan bin Arif menceritakan bahawa kalau tak mampu, kalau takut pada isteri pun dikira sebagai orang yang tidak mampu walaupun duit dia tebal. Sebab apabila dia takut, isteri kata jangan balik, dia tak balik. Kalau 10 kali macam tu, apa yang akan berlaku kepada isteri yang kedua? Maka dia tidak mampu. Oleh demikian haram dia kahwin. Dalam keadaan ini dibincangkan oleh para ulama, ini merupakan jumhur ulama mengatakan haram kahwin kalau kita takut untuk berdepan dengan isteri yang pertama. Yang kedua dibincangkan oleh para ulama juga. Antaranya Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah menceritakan juga bahawa kalau kita takut, kita menipu untuk berkahwin seorang lagi dan akhirnya membawa ilal fitan, membawa kepada fitnah yang cukup banyak, maka hukumnya juga adalah haram kerana dia tidak tergolong daripada orang yang mampu. Itu sebab Allah mengatakan fa in lam ta'dilu, dia bukan ta'bid.
Ada satu ayat yang lain, fa'illan ta'dilu. Itu ditakbir. Ini banyaklah dibincangkan oleh bahasa Arab. Jadi tuan-tuan boleh rujuk pada Ustaz Fazlan sebab dia arif dalam hal ini. Saya tak mau banyak sebab masa terlalu singkat. Baik, itu sebagai standard. Baik. Itu kalau takut, kalau kesian macam mana? Hatta kalau kesian. Walau kan bi rahmah. Kalau kita takut, dalam ini dibincangkan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dan disokong oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Ma'an Nas. Orang tanya, hukum saya nak kahwin seorang lagi, tapi saya segan, saya takut, saya malu pada isteri saya sebab masa mula-mula dulu dia tangguh saya. Maka Dr. Said Ramadan Al-Buti dijawab dalam kitab Ma'an Nas. Dia kata, haram kahwin sebab kamu ada sifat-sifat yang boleh membawa kepada fitnah. Maka hukum dia haram. Justru kalau nak kahwin ni dia betul-betul. Sebab apa? Kita akan menyakitkan hati orang. Saya membenarkan orang nak kahwin, saya tidak larang, tapi dengan syarat mesti lulus temu duga. Baik, itu yang dijelaskan. Sebab ulama cukup tegas, walaupun dia membuka jalan yang besar, tetapi nak masuk ada lorong-lorong yang perlu kita lalui. Bayar tol sebelum masuk ke lorong tersebut. Baik, saya rasa kita boleh bincang dalam bilik rehat nanti. Yang kedua, mengenai Islam menjawab kematangan. Terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah. Ya, mengenai kematangan ni tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, Islam cukup jelas. Ini dibincangkan oleh Imam Al-Ghazali, merupakan doktor kepada penyakit hati. Yang mana cara untuk melihat kematangan seorang ini, kita melihat kepada seorang lelaki atau perempuan bahawa mereka ini tidak ghurur. La yaghurrannakum al-hayat dunya. Mereka ini tidak tertipu. Ghurur ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun dalam kitab Ihya Ulumuddin ini terdapat banyak hadis-hadis maudhu' dan juga hadis dhaif, tetapi kita boleh mengambil falsafah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ghazali. Bahawa Imam Ghazali kata, la yaghurrannakumul hayat. Jangan kamu tertipu dengan dunia, dengan cara hidup kamu. Jadi lelaki yang tidak matang, perempuan yang tidak matang, dia tertipu dengan nikmat dunia yang Allah bagi. Allah bagikan kecantikan kepada dia, dia gunakan kenikmatan itu untuk menunjuk-nunjuk pada orang lain. Sebagai contoh, seperti mana yang Dr. Rabi'ah ceritakan tadi, bahawa tidak tutup auratnya, buka auratnya, sehingga kan ada seorang artis yang saya nak sebut namanya, yang cukup memalukan dalam surat khabar utusan. Dia jelas-jelas menceritakan bahawa saya buka aurat kerana nak tunjuk kesyukuran saya kepada Allah Ta'ala. Tidakkah Allah sebut, ala bi ni'mati rabbika fahaddits? Ngaji tafsir pun tak habis. Kenapa hal ini berlaku? Sebab itulah yang dikatakan tertipu. Dia tidak matang. Maka orang ini tidak boleh dijadikan isteri. Kita kena didik dia. La yaghurrannakumul hayatud dunya. Manakala orang lelaki pun sama. Bila jadi nampak handsome sikit, janggut sikit, hidung sikit tajam, ada muka cantik, handsome dan sebagainya, maka jadilah gigolo. Gigolo. Saya panggil gigolo sebab apa? Sebab dia ada banyak falsafahnya. Gigolo, beli barang. Golok kadang-kadang. Gigolo, ada satu dekat situ. Lain, pergi cari perempuan digolok. Nak berzina. Kalau gigolo, kerja dia adalah gigolo. Saya dah jumpa 2-3 orang yang alhamdulillah kembali ke jalan yang benar. Jadi gigolo, nak kata handsome, tuan-tuan, tidaklah se-handsome mana. Dengan saya, jauh berbeza. Hakikat. Tetapi boleh diterima oleh datin-datin, boleh diterima oleh orang besar-besar. Semata-mata nafsu. Ini tertipu, tidak matang dalam memilih cara hidup. La yaghurrannakumul hayatud dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Al-A'raf ayat 7 tuan-tuan, ayat 146, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaru fil ardi bighairil haqq. Golongan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, yaitu orang yang takbur. Orang yang takbur ini bukanlah orang yang matang. Dan Islam menceritakan kematangan orang ini, dia bila takbur, dia bukan orang yang matang. Sebab mereka tidak akan dapat jalan yang benar. Sebab apa kata Allah Ta'ala? Wa in yarau sabila rusydi la yattakhizuhu sabila wa in yarau sabilal ghayy yattakhizuhu sabila. Bila jalan yang benar, Allah bagilah jalan yang benar. Bagi jalan untuk kahwin, dia tak nak kahwin. Dia pilih jalan untuk bersukaria dengan perempuan-perempuan di luar sana. Tetapi bila Allah bagi jalan yang tidak baik, dia pilih jalan yang baik. Ini yang baik, orang yang bagus. Tetapi dia tidak buat perkara itu. Itu oleh kerana itulah antaranya para ulama, antaranya Imam Malik, dia kata apa? Al-hurru yakfihi al-'idha wal-'abdu yudrab bil-'asa. Apa maksudnya? Imam Malik kata apa? Orang yang pandai, macam tuan-tuan, puan-puan sekalian, dia orang yang matang ini, dia cukup tengok apa yang berlaku, dia tahu dah. Orang accident,
Lalu bawa kereta semalam saya balik daripada ceramah, lalu tengok Allahu Akbar, ada satu motor lekat tepi tayar lori. Tapi teruk lah, memang teruk. Saya tak boleh berhenti sebab polis banyak. Jadi bila saya tengok Allahu Akbar, saya pun cakap pada isteri saya, ini dugaan besar. Saya tengok pagi kemarin bahawa apa yang berlaku ini dugaan kepada kita tak boleh bawa motor lagi. Jangan potong double line dan sebagainya. Jadi potong double line. Jadi kita, orang yang bijak dia tengok, dia boleh ambil anggaran. Dia boleh tahu, ini tidak baik, ini tidak elok. Kita tengok bahawa ramainya anak luar nikah pada hari ini 250,000 kajian yang menunjukkan bahawa 250,000 kes yang anak luar nikah. Dia tak kira lagi yang lain. Kenapa? Kita tengok, kita tahu dah tak boleh ada hubungan yang tidak betul mengikut syariat. Kita buat sama lelaki dan perempuan. Itu orang yang matang. Manakala orang yang merdeka, manakala satu lagi golongan iaitu al-abdu, orang hamba, seorang hamba ini, dia nak tegur dia kena dengan kasar. Yudrab bil asah, kena pukul dia macam bibi. Bibi pengajian dia tak tinggi. Dia bibi saya kat rumah tu, dia gosok baju, berapa banyak dah baju saya jahanam. Dia gosok koyak. Tak, kita nak marah, tak boleh juga kita, Bi, gosok begini, Bi. Dia gosok, ya, sudah tahu, bang. Dia gosok lagi, koyak lagi. Bibi, jahanam baju saya, Bi. Lah kali tak boleh pakai dah. Dekat berapa bulan, dekat hampir 8 bulan, isteri saya mengajar untuk dia menggosok, akhirnya pandai juga. Mula-mula dapat tu tengok, ayo, apa ini dah. Dia tengok, speaker tak nak tengok. Jadi maknanya, orang-orang yang mempunyai mentaliti yang rendah, cara dia pendidikan lain. Orang-orang yang macam tuan-tuan puan-puan yang di luar sana, cara pendekatan, cara kematangan mereka agak lain. Jadi justru kita adalah orang yang terpilih, maka jadikanlah apa yang di depan kita itu sebagai pengajaran, apa yang tidak baik itu sebagai tauladan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan. Ingin mencelah sedikit bahawa matang ini disuka dari beberapa perkara. Tadi disuka dari segi kekuatan spiritualnya, tetapi matang juga dilihat dari segi umurnya, dilihat dari segi kekuatan kematangan emosinya, dan ketiganya kematangan spiritualnya. Jadi kalau anda melihat kematangan fizikalnya, tuan-tuan sudah layak kahwin 10 kali. Tetapi dari segi kematangan emosinya belum mampu, belum boleh mengurus emosi sendiri, bagaimana mengurus emosi orang lain. Dan yang ketiga, kematangan spiritualnya. Sudahkah anda layak untuk memimpin orang di sebelah anda? Kalau anda belum layak memimpin orang di sebelah anda, dan anda belum layak memimpin diri sendiri, belum mencintai diri sendiri, dan belum membangun kekuatan sebagai pemimpin dalam diri anda memang tak layak kahwin lagi. Maka dengan sebab itu kematangan jangan sekadar diukur dari segi umur dan tarikh lahir. Kerana kematangan mental itu paling penting. Yang bolehnya katanya futuristik, itu matang dari segi mentalnya. Kalau matang dari segi emosi, dia mampu menghadapi kedukaan, duka dan kecewa dengan senyuman kerana Allah, menerima antara redha Allah. Itu baru matang emosi. Matang spiritual, ya Allah, aku sedang diuji dengan kematangan sebagai orang dewasa. Maka dia tak main layang-layang. Mudah-mudahan ini tambahan untuk membantu Tuhan merasa anda sesungguhnya matang dari segi fizikal dan mungkin mental. Tapi bangunlah kematangan emosi, karena jatuh cinta adalah faktor matang emosi, bukan matang mental. Orang yang matang mental, dia bercinta akhirnya buat dosa. Tapi orang yang matang emosi, dia boleh mengawal perasaan cintanya sehingga sampai ke gerbang perkahwinan. Dan orang yang matang spiritualnya sangat sayang dengan proses percintaan dan perkahwinan, tidak dicela dengan dosa dan noda. Itu juga dianggap matang. Mudah-mudahan membantu sedikit yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pusingan pertama, persoalan sebelum saya berlaku zalim, saya beri peluang sekali lagi. Kalau ada yang nak bertanya, kalau ada, atau rasa-rasa bertanya, ataupun memang nak bertanya, semua-semua belakalah. Okey, seorang lagi. Berarti kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaid, Jabatan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana sedia maklum, setiap orang ingin memiliki pasangan hidup yang terbaik. Jadi persoalan saya, sejauh manakah pandangan doktor
sebelum tu